membincangkan tentang larangan ataupun restriction untuk pengembangan agama. Jadi hakim-hakim telah membincangkan hak beragama, kebebasan beragama, dan juga hak untuk mengembangkan agama. Itu dua perkara yang berbeza. Di Malaysia kita ada hak untuk beragama, kebebasan beragama, tetapi adanya sekatan untuk mengembangkan agama daripada orang bukan Islam kepada Islam. Kenapa ada isu yang baru-baru ini apabila DAP telah mengeluarkan isu tak silap siapa namanya, isu peruntukan masjid yang terlampau besar dan peruntukan yang terlampau sedikit kepada kuil-kuil dan juga gereja-gereja. Jadi sebenarnya kalau mengikut Abdul Aziz Bari, pakar perlembagaan, beliau mengatakan tidak perlu pun kerajaan Malaysia memberikan peruntukan kepada gereja dan kuil-kuil kalau mengikut perlembagaan sebenarnya. Tetapi atas dasar ihsan kerajaan Malaysia masih memberikan peruntukan yang berjutaan ringgit kepada kuil-kuil dan juga gereja-gereja dan juga tempat beribadat agama lain, kepada beribadat agama lain. Perkara 12.2 dalam Perlembagaan Persekutuan memperuntukkan kerajaan Malaysia boleh menggunakan wang cukai dan sebagainya untuk menyemarakkan agama Islam sebagai agama persekutuan. Dalam Perlembagaan perkara 12.2 ni menyatakan bahawa kerajaan persekutuan dan negeri mempunyai kebebasan, kuasa dan keistimewaan untuk menubuhkan atau menyelenggara atau membantu penubuhan atau penyelenggaraan institusi Islam atau mengadakan atau membantu dalam mengadakan ajaran dalam agama Islam dan untuk mengeluarkan perbelanjaan yang diperlukan untuk tujuan itu. Maknanya perkara 12.2 ni memang kalau nak buat masjid, nak buat surau, memang diperuntukkan di bawah Perlembagaan Persekutuan. Jadi tidak perlulah dipertikaikan lagi isu ini, kerana ianya memang melainkan jika dipindah perlembagaan tersebut. Kemudian Mahkamah Syariah. Mahkamah Syariah perkara 1211A mengatakan Mahkamah Sivil tidaklah boleh mempunyai bidang kuasa dengan apa-apa perkara dalam bidang kuasa Mahkamah Syariah. Dan Mahkamah Syariah hanya mempunyai bidang kuasa jenayahnya iaitu denda RM5,000, penjara 3 tahun dan 6 sebatas atau kombinasi mana-mana hukuman. Maknanya Mahkamah Syariah hanya boleh mengenakan denda yang tertinggi sebanyak RM5,000, penjara 3 tahun dan 6 sebatas. Itu saja. Ia berbeza dengan Mahkamah Sivil, di mana Mahkamah Sivil boleh mengenakan hukuman tertinggi sehingga hukuman gantung, hukuman penjara seumur hidup. Hukuman penjara seumur hidup macam mana pentarifan? Sehingga mati? Ikut umur dia ke macam mana? Hukuman penjara seumur hidup. Siapa tahu kat sini? Dia tahu lah. Saja ada kes bunuh kan? Sampai diinsaf. Dalam Malaysia, hukuman penjara seumur hidup refer kepada penjara 20 tahun sebenarnya. Bukannya seumur hidup tu 20 tahun. Itu pentarifan yang sebenar. Ya, 20 tahun. Itu dia kira sebagai seumur hidup. Bukan dah sampai mati tau. Alright. Ya, lepas kita bincang tentang apakah maksud Islam sebagai agama persekutuan di dalam Perlembagaan Persekutuan, lepas tu kita akan bincang untuk isu-isu lah, kita buka seksi soal jawab. Islam sebagai agama persekutuan. Apabila saya baca tentang perbahasan bagaimanakah susahnya Tunku Abdul Rahman untuk memasukkan Islam ini sebagai satu status yang tinggi dalam Perlembagaan Persekutuan. Bagaimana MRC dan MCA telah bertolak tanding pada ketika itu. Dan akhirnya mereka telah bersetuju membuat referendum dan menghantar kepada Lord Reid untuk meletakkan Islam sebagai agama persekutuan. Hakim Abdul Hamid daripada Pakistan berpendapat bahawa pengisytiharan Islam sebagai agama persekutuan adalah sangat perlu. Pada mulanya Lord Reid tak nak. Lord Reid kata tidak perlu. Tapi Hakim Abdul Hamid mengatakan bahawa oleh kerana perikatan telah bersetuju untuk
meletakkan Islam sebagai agama persekutuan, maka perlu dia dimasukkan. Jadi mengikut perbincangan tersebut, akhirnya Tunku Abdul Rahman, Tan Cheng Lock, Tun Sambatan bersetuju. Akhirnya bersetuju. Kemudian, apakah makna Islam di dalam perlembagaan? Yang ini kita akan refer kepada beberapa kes lah. Beberapa kes. Seperti kes dalam kes Cik Omar bin Cik Soh. Cik Omar bin Cik Soh. Yang kes ni merupakan kes hukuman mati yang dikenakan kepada Cik Omar. Hukuman mati gantung akibat kerana mengedar dadah berbahaya. Lalu beliau telah berfikir bagaimanakah untuk mengelakkan daripada digantung kerana telah disabitkan kesalahan. Maka salah satu hujah beliau mengatakan bahawa hukuman gantung bagi kes dadah ada bersalahan dengan hukum Islam. Jadi oleh kerana kesalahan yang bersalah dengan hukum Islam, maka bersalahan dengan perlembagaan. Maka hukuman gantung itu tidak sah dalam perlembagaan. Itu hujah beliau dalam kes Cik Omar Cik Soh. Jadi Ketua Hakim Negara pada masa itu, Presiden masa itu Tun Salleh Abbas, telah mendefinisikan Islam itu sebagai dua perkara, iaitu ritual and ceremonies, iaitu dalam hal peribadatan dan juga dalam hal perkara rasmi. Contoh, seperti apabila ada perasmian, kita akan lihat akan ada pembacaan Al-Quran. Maka ini dianggap sebagai salah satu cara untuk mengimaratkan Islam dalam perlembagaan. Itu merupakan salah satu, pada pandangan saya dan pandangan ramai ahli akademik, merupakan penghakiman yang sangat kesilapan yang telah dibuat oleh Tun Salleh Abbas. Mungkin saya silap. Kemudian dalam kes yang kedua, iaitu kes Resusitio. Mungkin siapa ingat kes Resusitio, apabila seorang perempuan Cina telah masuk Islam ketika dia berumur dalam 17 tahun. 17 tahun dia masuk Islam. 15. Okey. 15 tahun, tapi dalam 17 tahun 8 bulan. Exactly. 17 tahun 8 bulan di Kelantan. Dia telah masuk Islam. Jadi mak ayah dia tidak puas hati dan bawa. Jadi isu ini sendiri, adakah kebebasan beragama itu dimiliki oleh Resusitio? Jadi hakim pada masa itu, Mahkamah Agung telah meletakkan bahawa gadis ataupun orang bawah umur 18 tahun tidak mempunyai hak untuk menentukan agama dia. Seorang bawah 18 tahun, ianya mesti ditentukan oleh ibu bapa. Agama ibu bapa. Ibu bapa. Jadi Resusitio tidak berhak untuk memeluk agama Islam, tidak sah dari segi perlembagaan sebab bawah umur 18 tahun, sebab ibu bapa tidak memberi kebenaran, tidak menentukan. Dalam tersebut, Tun Salleh Abbas telah delaykan kes tersebut dan akhirnya dia dah cukup 18 tahun dan kes tidak ada dibuang kes lah. Itu adalah salah satu sebab Tun Salleh Abbas telah dipecat jawatannya. Kalau kita lihat dalam buku Hakim Negara Singa Berantai, Singa Bawah Nur, mengatakan bagaimana salah satu sebab Tun Salleh Abbas dipecat adalah kerana beliau telah salah mendelaykan kes tersebut untuk sebenarnya adalah untuk tujuan menyelesaikan kes tersebut. Dia umur 17 tahun, dia delaykan sehingga 18 tahun, jadi tak ada isu. Jadi kes tu dibuang lah. Itu merupakan kemudian dalam kes Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri lawan Jamaluddin. Dalam kes ni, Jamaluddin dia telah masuk Kristian dan dia telah berjaya memasukkan 6 orang Kristian. Jadi dia telah ditangkap di bawah ISA. Jadi kes tu dibawa ke mahkamah. Malangnya, Hashim Yoksani, pada ketika hakim mahkamah pada ketika itu, telah mengatakan bahawa penangkapan kepada Hashim Yoksani itu tidak sah kerana berlawanan dengan kebebasan beragama di Malaysia. Jadi tangkapan ISA kerana mengembangkan dakwah Kristian kepada 6 orang Melayu itu tadi tidak sah. Ini merupakan 3 kes yang memberikan makna sempit terhadap Islam. Begitu juga dalam kes Halimatus Sa'diyah. Halimatus Sa'diyah ini merupakan seorang perempuan memakai purdah.
beliau merupakan Ustaz Jah ada bincang dengan saya tadi, ada cerita mana-mana dia pernah jumpa Ustaz Jah, ya kan?